من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, zikir-zikir yang disusun dan dikarang oleh Imam Nawawi berdasarkan kepada dalil-dalil syarak, yang mana kita sekarang ni di dalam bab azan. Kalau Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadhdhinuna aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Artinya, para muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah menceritakan suatu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkataan Rasulullah tersebut adalah menjelaskan dan menerangkan tentang kelebihan azan. Kata Rasulullah, muazzin tuk-tuk bila, dalam istilah kita, tuk-tuk bila adalah orang yang panjang tekak dia di hari kiamat. Kita kalau sebut panjang tekak ni kita tak ambuh, sebab kita faham cacat ke orang ni. Dia maksud panjang tekak ni bukan cacat, bukan cacat. Panjang tekak ni tinggi. Dia dah Allah pada duk tengok. Apabila di padang mahsyar, tempat berhimpun manusia, muazzin tukang bang ni, oleh kerana ganjaran dia terlalu banyak, dia duk lenggok semua. Dia orang hak ceria, orang hak yang menanti-nanti ganjaran pas dia duk lenggok semua. Orang hak yang bermasalah, hak yang duk tunduk. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata cerita orang hak yang melakukan dosa, dia duk tunduk. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau mu tengok orang hak yang melakukan dosa menunduk pada mereka itu di sisi Tuhan mereka itu, sebab dia bermasalah. Orang hak yang tak ada masalah ni duk lenggok semua. Sikit panggil nama dia, sikit panggil nama dia, sikit panggil nama dia, lenggok semua. Baik, okey, itu satu huraian dia. Huraian yang kedua adalah yang dimaksud dengan panjang tengkok adalah dia adalah pemimpin. Dia adalah ketua di padang mahsyar. Kerana dalam penggunaan bahasa Arab, kalau seorang tu pemimpin, orang Arab kata mana, tekak dia panjang. Okey, ada dalam penggunaan bahasa Arab pemimpin dikatakan orang yang tekak panjang. Jadi maksud tukang-tukang azan panjang tekak pada hari kiamat ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia duduk lenggok semua. Sebab dia, sebab terlalu banyak ganjaran yang Allah Ta'ala siapkan untuk dia, dan dia menanti-nanti ganjaran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ia memberi maksud bahawasanya golongan-golongan ini adalah ketua-ketua pada hari kiamat. Sebagaimana dia di atas dunia, dia adalah ketua, panggil orang mari masjid, begitu juga di hari kiamat Allah Ta'ala memberi ganjaran yang cukup besar sehingga Allah Ta'ala melantik dia menjadi ketua. Seterusnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya, tidaklah mendengar sejauh mana suara muazzin berkumandang oleh jin atau manusia atau sesuatu apa pun selain ataupun melainkan akan bersaksi untuknya di hari kiamat. Tidaklah mendengar sejauh mana suara muazzin berkumandang oleh jin atau manusia atau sesuatu apa pun, pokok kayu, batu, pasir, melainkan, itu makna selain, dia tulis selain, melainkan akan bersaksi untuknya di hari kiamat. Kita bang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti manusia hak yang dekat dengan kita dengar. Begitu juga jin hak yang duduk dekat dengan kita dengar. Burung-burung, binatang, pohon, kayu apa semua sekali, sampai suara tersebut kepada golongan itu.
Maka semua perkara yang mendengar suara muazzin akan menjadi saksi untuk dia pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis-hadis tentang keutamaan azan sangatlah banyak. Para sahabat kami, kalau kata Imam Nawawi kata para sahabat kami, kena ingat, ia memberi maksud adalah ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan maksud para sahabat kami yang kita guna dalam istilah kita. Kita kalau sahabat kita maksudnya kawan kita. Kalau Imam Nawawi kata qala ashabuna, telah berkata oleh sahabat kami, ia memberi maksud adalah ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, sama ada dia hidup sezaman dengan Imam Nawawi ataupun hidup sebelum daripada Imam Nawawi. Itu yang dimaksud dengan sahabat kami. Istilah di antara perkara yang penting di dalam kita membaca sesebuah kitab. Para sahabat kami berbeza pendapat tentang mana yang lebih utama, azan atau menjadi imam. Sekarang ni tukang melaungkan azan ada kelebihan, menjadi imam ada kelebihan. Jadi makmum pun ada kelebihan kau. Dah kalau ada imam saja tak ada makmum, nak mayang siapa? Tapi oleh kerana imam ni bukan semua orang boleh jadi imam, bukan semua orang yang layak jadi imam, maka ulama bincang berkenaan dengan kelebihan imam dengan kelebihan azan, mana yang lebih di antara dua ni. Baik, para sahabat kami berbeza pendapat tentang mana yang lebih utama, azan atau menjadi imam. Semua ada pendapat. Ada 4 pendapat ulama di dalam perbincangan mana yang lebih utama, tu kabar ke ataupun jadi tu imam. Tapi hak yang lebih utama ni hak yang ikhlas, tu hak yang asal. Hak yang asal adalah hak yang ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dan ini yang paling benar, Imam Nawawi kata ni hak yang lebih tepatlah, bahawa azan lebih utama. Antara azan dengan jadi imam adalah azan lebih utama, lebih afdal. Bukanlah maksud jadi imam tak lebih afdal, semuanya ada kelebihan, tapi mana hak yang lebih tinggi? Lebih tinggi adalah tukang bang. Kerana melihat kepada terlalu banyak hadis hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelebihan azan. Kedua, menjadi imam lebih utama. Sebahagian ulama kata dah, azan dengan jadi imam, tu imam lebih utama lagi, sebab tu imam pemimpin. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tu imam, khulafaur rasyidun semua jadi tu imam, tak ada jadi tu Bilal. Maka apa hak yang dipilih oleh Rasulullah, pastinya hak tu hak yang lebih utama. Okey, itu pandangan yang kedua. Yang ketiga, menjadi imam lebih utama. Ketiga, sama darjatnya antara imam dengan muazzin, sama darjat dia. Tak ada lebih dia, tak ada kata jadi tu imam lebih daripada tukang bang ataupun sebaliknya. Keempat, apabila diketahui dalam dirinya memiliki kemampuan dan segala syarat untuk menjadi imam, maka menjadi imam lebih utama. Sedangkan jika tidak, maka azan lebih utama. Dia tengok dia mampu dah untuk menjaga syarat-syarat untuk menjadi imam. Kalau dia mampu, maka jadi imam lebih utama. Kalau tidak mampu, maka azan lebih utama. Perlu diketahui bahawa lafaz azan sudah masyhur, sedangkan tarji' menurut kami adalah sunat, iaitu dengan suara kuat muazzin mengumandangkan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dengan suara cukup perlahan yang hanya didengari oleh dirinya sendiri serta orang-orang berhampirannya, membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasul. Kemudian kembali melakukannya dengan kuat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey. Kata Imam Nawawi, perlu diketahui bahawa lafaz azan sudah sangat masyhur. Masyhurlah lafaz azan, start daripada kecil kita dengar. Start daripada kecil kita dengar lafaz azan. Sedangkan tarji' menurut kami adalah sunat. Dalam azan ada istilah yang dikenali sebagai tarji'. Apa makna tarji'? Tarji' ni adalah kita menuturkan 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum daripada kita menuturkan 2 kalimah syahadah secara nyari. Itu makna tarji'. Hukum tarji' di dalam azan adalah sunat. Maksud dia,
Orang yang tidak terjek tetap sah azannya. Terjek lagu mana terjek? Gini terjek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya terjek ni adalah kita mengucap dua kalimah syahadah sebanyak dua kali dengan perlahan sebelum daripada kita menyaringkan. Tu makna terjek. Ada sebahagian daripada Tok Bilal di tempat kita dia tak faham terjek. Nya faham start daripada awal sampai ke akhir terjek mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu Allahu akbar, Allahu akbar. Hak tu tak kena, hak tu tak betul. Bukan cara gitu terjek. Terjek hanya dua kalimah syahadah sahaja. Hukum terjek ulama berselisih kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah tidak disunatkan terjek. Ini pandangan dalam mazhab Hanafi. Pandangan yang kedua disunatkan terjek. Ini adalah pandangan mazhab Syafi'i. Sama-sama ada sandaran. Mazhab Hanafi dia melihat kepada hadis Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid adalah seorang sahabat yang pernah kita cerita sebelum daripada ni. Dialah yang bermimpi lafaz azan. Di masa Rasulullah datang ke negeri Madinah, Rasulullah berhijrah, Rasulullah mendirikan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak para sahabat untuk sembahyang berjemaah. Maka Rasulullah berbincang dengan sahabat. Dah kita nak panggil orang bayang jemaah, nak panggil gua ni. Sampai masuk waktu nak mari nak kupu nak panggil gua ni. Kalau zaman kita banyaklah, boleh kat WhatsApp, boleh kat telefon, boleh kat Facebook, boleh. Kat zaman kita nak buat lagu mana? Maka ada hak yang cadang kita buat macam orang Yahudi. Orang Yahudi dia pakai trompet dia pang sampai masuk waktu sembahyang dia. Ada hak yang cadang suruh pakai loceng sebagaimana hak yang dibuat oleh Nasara, ting ting sampai masuk waktu sembahyang. Ada hak cadang ingat api, ada cadang kat dera. Semua cadangan tersebut tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah tidak suka ikut cara ibadat, cara yang diamalkan oleh agama yang lain. Rasul suka menyalahi ahli kitab. Maka ada seorang sahabat Rasul nama Abdullah bin Zaid. Dia duk mikir nak buat mana? Duk mikir. Dia balik rumah tidur. Maka dia bermimpi. Dalam mimpi tersebut ada orang nak jual loceng. Orang duduk pegang loceng. Dia pun nak beli loceng tu. Tujuan dia. Orang tu tanya, dia kata nak mudah nak panggil orang semayang. Maka dia kata kalau gitu baik mu ucap dengan perkataan ni, hak yang lebih molek lagi dia pengajar azan kepada Abdullah bin Zaid. Maka lalu tu Abdullah bin Zaid pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabar kepada Rasul cerita tersebut hak yang dia bermimpi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh jadikan lafaz-lafaz tersebut sebagai lafaz azan dan dia diajar kepada Bilal bin Rabah. Rasul suruh dia ajar kepada Bilal bin Rabah kerana fa innahu anda minka sauta, kata Rasul, sebab Bilal bin Rabah lebih nyaring suara berbanding dengan mu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, tidak ada terjek. Apabila tidak ada terjek, maka kata mazhab Hanafi tidak disunatkan terjek. Manakala Imam mazhab Syafi'i mengatakan di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abi Mahdhurah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Abu Mahdhurah adalah tukang bank Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada 4 orang tukang bank. Yang pertamanya Bilal bin Rabah, atau hak paling masyhur. Semua tukang bank di zaman kita panggil Tok Bilal belaka. Kita ada Imam Bilal. Kan gitu kan? Sebenarnya Bilal ni nama Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah. Tapi tukang bank Rasulullah bukan Bilal seorang. Tukang bank Rasulullah 4 orang di zaman Rasulullah. Yang pertamanya Bilal bin Rabah, yang keduanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang turun surah Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yang ketiganya adalah Sa'ad Al-Qaradh, tukang bank di Masjid Quba. Yang keempatnya adalah Abu Mahdhurah, tukang bank di Masjid Al-Haram. Dia Abu Mahdhurah ni dia lewat memeluk Islam. Dia orang muda masa tu. Jadi tahun Fathu Makkah, Rasulullah sampai di Mekah. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas daripada pembukaan kota Mekah, lepas tu nak pergi perang dengan puak-puak Taif pula.
Jadi puak-puak dia, orang muda 2-3 orang ni, puak-puak dia ni dengar Rasul semayang, sebelum semayang bila birabah bang, dia pun ajuk bang. Dia ajuk. Dia buat nganyi lah. Seolah kata buat nganyi, budak-budak buat nganyi. Rasul dengar. Dia ajuk. Lepas tu Rasul panggil lagi. Panggil, Rasul kata, siapa hak yang bang tadi? Siapa hak yang bang tadi? Pakak tak mengaku lah, pakak takut lah, takut. Tentera hak yang besar. Sudah dah, dalam perut kecup batu dah. Dia dah buat mana? Tentera besar mungkin mati. Tapi tidaklah Rasulullah buat lagu tu. Hak yang perasaan bagi dalam hati dia. Rasulullah kata, start daripada awal sampai akhir. Nah, cuba ulang balik perkataan hak yang kata tak dibang. Hak ni bang, Rasul kata tak apa ni. Hak ni sampai kepada Abu Mahdurah, Rasul kenang. Memang Rasul kenang, Rasul dengar suara dia sedap. Maka Rasul pun panggil dia. Rasul pun sapu kepala dia, sapu dada dia, sapu doa. Maka akhirnya Allah Ta'ala buka pintu hati dia memeluk agama Islam. Maka Rasul jadikan dia sebagai tukar bang Rasulullah. Rasul hajar dia bang. Hak yang Rasul hajar dia bang adalah ada terjem. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul hajar terjem. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahih ni. Maka Imam Syafi'i mengambil hadis Abu Mahdurah sebagai dalil bahawasanya disunatkan terjem. Terjem hukum dia sunat. Jadi kalau orang tidak terjem, sah dak azan dia? Sah. Okey, boleh faham? Sebab dia merayak. Masalah kalau orang tidak terjem, sah dak azan dia? Kerana di sana ada orang kata, kalau Tok Bilal tu tidak terjem, dak sunat kita jawab azan. Pandangan tu adalah pandangan yang tidak tepat. Sama ada Tok Bilal terjem ataupun tidak, tetap sunat jawab azan. Sebab kata Rasulullah, idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila mendengar tukar bang sedang melaungkan azan, mu kena kata sebagaimana dia kata. Kalau mendengar orang Tok Bilal bang, kalau cakap kita Tok Bilal bang, maka mu kata sebagaimana dia kata. Jadi kalau terjem tu sunat, kalau orang tidak kata terjem, tetap sah azan dia, dinamakan dia muazzin, maka disunatkan kita kata sebagaimana hak yang dia kata. Ada orang kata kalau Tok Bilal dak terjem, dak sunat kita jawab azan. Pandangan tu adalah pandangan hak yang tidak betul. Sebab hukum terjem bukan wajib. Hukum terjem adalah sunat. Atau kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ulang sekali lagi. Terjem ni bukan setiap kalimah di dalam azan kita ulang. Allah Rabbi. Kadang-kadang dah Tok Bilal pegang speaker, orang dengar belaka. Jadi dah warna doa lalu sangat dak reti tu Tok Bilal tu. Warna dak belajar sangat tu. Habis tak daripada awal sampai akhirnya ulang belaka. Ni ada di tempat kita, yang ada di tempat kita ni. Benda tu bukanlah berdosa, akan tetapi dia telah melakukan suatu perkara yang bid'ah. Perkara yang tidak diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kejahilan, sepatutnya benda lagu tu belajarlah. Jadi terjem ni bukan setiap kalimah azan. Terjem hanyalah mengulangkan dua kalimah syahadah secara perlahan, ucap dua kalimah syahadah secara perlahan sebelum daripada nyaringkan kalimah azan tersebut, dua kalimah syahadah tersebut. Itu makna terjem. Perlu diketahui bahawa lafaz azan sudah sangat masyhur, sedangkan terjem menurut kami adalah sunat. Iaitu terjem ni dengan suara kuat muazzin mengumandangkan bacaan Allahu Akbar. Ni sebenarnya adalah terjemahan yang tidak tepat. Sebab dia kata iaitu kembali kepada terjem dengan suara kuat muazzin mengumandangkan bacaan Allahu Akbar. Jadi kena baca suara kuat, kemudian dengan suara cukup perlahan yang hanya didengar oleh dirinya serta orang yang berhampirannya membaca. Betul dah. Hak ni part lain. Betul. Ambil ingat silap diterjemah. Okey, betul. Iaitu terjem lagu mana? Dengan suara kuat muazzin mengumandangkan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, hadis saya nak sebut satu lagi. Dia ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar, ya kita ada 4 kalimah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi ra
Hak yang pertama, okey, kita ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kan? Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, bagi ra yang pertama. Boleh faham tak bagi ra yang pertama? Allahu Akbar, hak yang pertama. Kata Allahu Akbar. Kalau kita gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali kan? Bagi ra yang pertama, boleh baca tiga. Yang pertamanya bagi depan. Yang keduanya bagi datang. Yang ketiganya bagi mati. Okey. Bagi hak yang bagi depan mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni bagi depan. Okey. Bagi depan, tahu tak hak yang baca bagi depan ni adalah bacaan orang awam. Bacaan orang awam. Baca bagi depan. Okey, sadah tak? Tak sadah. Dia baca orang awam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu. Yang kedua bagi mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana dia? Kerana sebahagian daripada ulama kata sunat baca dengan mati kerana kalimah-kalimah azan diriwayat secara mauqufah, diwaqafkan secara mati riwayat dia. Okey, ni menurut pandangan sebahagian ulama. Yang ketiga, baca bagi datah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca bagi datah. Sebab dia baca bagi datah? Kerana ra pada asal adalah mati. Ra pada asal adalah mati. Lepas daripada dia, Allah dipanggil hamzah wasal. Lang mati. Hamzah wasal sebenarnya dia gugur pada ketika wasal. Maka berjumpa dua mati. Maka bagi hak yang ada pada Allah yang kedua diletak pada ra. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Amba meriwayatkan hadis Abdullah bin Zaid dengan sanad yang bersambung sehingga kepada Rasulullah daripada sebahagian daripada guru amba. Ulang sekali lagi, amba meriwayatkan hadis Abdullah bin Zaid hak yang mimpi ya, dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Amba meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang bersambung. Amba ambil daripada guru amba, guru ambil daripada guru amba, begitulah berterusan sehingga kepada Abdullah bin Zaid dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasul. Sanad yang bertulis dengan sanad yang bersambung, ambil daripada sebahagian daripada guru amba bacaan kalimah Allahu Akbar dengan baca bagi datah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebahagian daripada masjid di negara Syria tidak baca, dia tidak tidak laung azan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia laung azan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebahagian daripada masjid di negara Syria, termasuk masjid Khalid bin Walid di negara Homs. Biasa dengar tak? Masjid Khalid bin Al-Walid di negeri Homs. Homs di antara satu negeri di negara Syria, yang mana di negeri tersebut ada kubur Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Dalam masjid tersebut ada kubur Khalid bin Walid dan masjid itu dinamakan Masjid Khalid bin Walid. Yang mana Tok Bilal di masjid itu kalau dia melaungkan azan dia akan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jangan buat pelik Kita orang belajar kita kena yang pertama boleh kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar macam ramai-ramai orang baca, itu adalah bacaan orang awam. Yang keduanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, mati. Hak tu hak yang asal mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Yang ketiganya apa hak yang dikata oleh seorang ulama lughah nama Imam Mubarrad, dia kata kena fathahkan ra bagi ra. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan suara cukup perlahan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri serta orang berhampirannya, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kembali melaungkan dengan suara kuat. Ini panggil tarjih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey, ini dipanggil tarjih. Amba ulang sekali lagi, tarjih hanya melibatkan dua kalimah syahadah sahaja. Dibacakan dua kalimah syahadah dua kali dengan perlahan,
barulah dibaca dua kalimah syahadah secara nyari. Orang yang setiap kalimah takbir ulang dulu secara perlahan, baru dia nyaringkan, tu dak kena terjek. Dia dua-dua buat lalu. Ada juga orang dia kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad, asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya tidak tepat terjek lagu tu. Terjek ni perhabis dulu dua kalimah syahadah. Tu yang paling tepat. Kesalah bukan? Sampai ke dosa bukan? Tapi yang lebih tepat lagu tu, yang lebih tepat. Kita perhabis dulu dua kalimah syahadah secara perlahan, baru secara nyari. Jadi kita kena betul yang mana tak betul ataupun kurang tepat. Ada yang tak betul. Tak betul tu kita kata gitulah. Setiap kalimah tu nyebahang dah. Setiap kalimah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu tak betul tu. Tu kena baiki. Yang pertama. Yang keduanya adalah yang kurang tepat. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia kena perlahan dulu dua kalimah syahadah baru nyari kau. Ini sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Begitu juga tathwib juga disunatkan menurut pendapat kami, iaitu khusus pada azan subuh setelah selesai membaca hayya 'alal falah. Disunatkan pada azan subuh tu bila tathwib. Tathwib ni bahasa Arab. Maksud dia tathwib tu bila melaungkan ucapan as-salatu khairum minan naum. Sunat selepas daripada hayya 'ala al-falah. Hanya khusus untuk sembahyang subuh sahaja. Sama ada takbir yang azan yang pertama ataupun azan yang kedua. Dia sembahyang subuh, dia sunat dua azan. Yang pertama azan sebelum daripada masuk waktu, yang keduanya azan setelah daripada masuk waktu. Di zaman Rasulullah, Bilal bin Rabah dia azan sebelum daripada masuk waktu subuh, manakala Abdullah ibnu Ummi Maktum azan selepas daripada masuk waktu subuh. Kedua-dua azan tersebut sunat kata as-salatu khairum minan naum. Azan subuh. Walaupun orang kampung tu bangun belaka dah. Orang kampung tu bangun belaka dah. Kita kata tak bila. Dah mana dak kata as-salatu khairum minan naum. Tak bila kata benda lagi orang pakat bangun belaka dah. Dak, dia soal ni bangun ataupun tidak nombor 2. Sunat kerana mengikut apa yang datang di dalam hadis. Sunat kerana perkara tersebut dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaungkan azan. Baik. Sama juga Zuhur. Ramai pakat tidur dalam masjid tu. Adakah sunat kita kata as-salatu khairum minan naum? Dah sunat. Dah apa Zuhur pun bahang kau as-salatu khairum minan naum. Dia kata tu kan marah tidur aku gerak dah mau bangun ni. Jadi aku kata as-salatu khairum minan naum. Tu dah. Okey, dia bukan melihat kepada wujudnya orang tidur ataupun tidak. Melihat, bahkan ia melihat kepada benda tu dilakukan oleh sahabat. Kalau kita melihat kepada adanya ataupun tidak orang tidur, maka kita kena kata kalau subuh tu tak ada orang bangun belaka dah. Sebab Tok Bilal bangun lewat hari tu dengan Tok Imam pukul 6.45 baru bangun pergi masjid, maka dia bang. Jadi orang bangun belaka dah. Jadi pakai nak kata as-salatu khairum minan naum, dah kena. Sunat kena kata. Tengah hari tu Zuhur, dah puasa pula puasa orang pakat detik, dia tidur atas masjid kolek arek tidur. Kita nak sembahyang Zuhur, kita bang dulu. Dah tadi kita gerak dah bangun-bangun, pakat dah bangun lagi, kita pun faham as-salatu khairum minan naum. Boleh tak gitu? Tak boleh. Atau kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diikuti dengannya as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Apa makna as-salatu khairum minan naum? Sembahyang lebih baik daripada tidur. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar, menjadi sandaran hukum tarjih dan tathwib di atas. Adalah banyak hadis yang menjadi sandaran kepada sunatnya tarjih dan sunatnya tathwib. Perlu juga diketahui bahawa jika tarjih dan tathwib ini ditinggalkan, maka azan dia sah. Maksud azan dia sah, masih lagi dinamakan azan. Apabila masih lagi dinamakan azan, maka orang yang dengar azan sunat jawab. Sebab apa khabar tadi kan orang kata, kalau orang kata dak sunat jawab azan kalau Tok Bilal tidak tarjih, pandangan tersebut adalah pandangan yang tidak betul.
Kerana hukum tarjih itu sendiri berlaku khilaf di kalangan ulama madhab, berlaku khilaf di kalangan sahabat Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Zaid, dalam hadis yang diriwayat daripada Bilal bin Rabah tidak ada tarjih. Namun hadis yang diriwayat daripada Abi Mahdurah yang Rasul hajar kepada Abi Mahdurah ada tarjih. Jadi tarjih sendiri hukum dia berlaku khilaf. Yang pertama. Yang keduanya, hukum tarjih adalah sunat. Sama ada dia tarjih ataupun tidak, tetap sah azan dia. Sedangkan disunatkan kita jawab azan yang sah. Maka kalau orang tu tidak tarjih, tetap sunat jawab azan dia. Itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya perlu namun dianggap telah meninggalkan yang lebih baik. Dia panggil khilaful aula. Dia meninggalkan khilaful aula, meninggalkan al aula yang lebih baik. Jadi hak yang baiknya kena ada tarjih. Kalau tidak tarjih, jadi dia telah meninggalkan hak yang lebih utama. Dia tidak sampai kepada makruh. Dia tidak sampai kepada makruh kalau kita tidak tarjih dalam azan. Tidak sah azan orang yang kurang akal. Maksud orang kurang akal di sini adalah orang yang gila. Orang gila tak sah azan. Dah mana tak bila ada azan subuh? Tadi ada dah dia azan. Ya azan pun masuk waktu dah, sedap suara dia. Tapi dia saat itu kurang dak warah mana. Dak warah mana? Tak sah, kena azan mula. Baik. Wanita tidak sah juga azan untuk jemaah lelaki. Wanita tidak sah azan untuk jemaah lelaki. Kalau untuk jemaah dia tak ada masalah. Ni kita bincang untuk jemaah lelaki. Dan orang kafir tidak sah azan. Azan anak kecil yang sudah berakal dihukumkan sebagai sah. Kalau budak kecil berakal dah sah. Maksudnya kalau kita kata dia mai dah lah, itu makna berakal dia mai dah. Umur dia dalam 10 tahun, kita suruh dia azan. Sebab dia suara sedap. Ataupun baru ni kita buat pertandingan azan, masjid kita anjurkan pertandingan azan, dia masuk dia menang. Maka kita pun suruh dia azan untuk meraihkan kemenangan dia. Maka tidak menjadi masalah sah azan dia. Apabila seorang kafir mengumandangkan azan dan membaca 2 kalimah syahadah dalam azannya tersebut, maka dia telah memeluk Islam menurut pandangan mazhab yang paling benar. Sekarang ni katakanlah orang kafir tu dia azan sebagai contoh. Kan dalam azan ada pengucapan 2 kalimah syahadah. Maka ketika mana dia mengucap 2 kalimah syahadah tersebut, dihukumkan dia sebagai orang Islam menurut pandangan hak yang lebih betul. Melainkan ada qarinah, ada bukti dan dalil bahawasanya pengucapan dia tersebut adalah pengucapan hak yang hanya bermain-main sahaja. Okey. Kalau sekiranya tidak ada qarinah, ucapan dia bermain-main, dia melaungkan azan, sedangkan dia faham kalimah tersebut, maka dihukumkan dia orang Islam. Orang faham lah. Orang Arab dia faham lah walaupun dia orang kafir. Tapi kalau misalnya orang Cina tempat kita tak faham, dia asyhadu an la ilaha illallah, dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pada zahir tidak dihukumkan dia sebagai orang Islam. Jadi itu benda kita kena hura juga masalah tu. Maksudnya kalau ni diucap oleh orang kafir yang faham bahasa Arab, dia ucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mana tidak ada qarinah bahawasanya dia saat itu mempersendakan ucapan tersebut, maka dihukumkan dia sebagai orang Islam. Melainkan kalau dia melakukan perkara yang merosakkan akidah dia, maka dihukumkan dia kafir semula. Baik. Manakala kalau orang tu tidak faham, maka tu hukum dia lain lah. Akan tetapi ada sebahagian sahabat kami mengatakan belum menjadi Muslim. Pandangannya dia ucapan tersebut, melainkan kalau dia ucap memang tujuan dia nak memeluk Islam, barulah dihukumkan dia sebagai orang Islam. Tidak ada perbezaan pendapat bahawasanya azan tidak sah kerana dia mengucapkan lafaz azan sebelum diputuskan akan keislamannya. Tapi azan dia tidak sah kerana dia saat itu mengucap azan sebelum daripada dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bab ini banyak memiliki cabang kajian dalam kitab-kitab fiqh dan bukan perbahasannya. Dalam kitab fiqh ni dibincang secara panjang lebar ucapan tersebut adakah dihukumkan dia Islam ataupun tidak, dibincang secara panjang lebar. Dalam kitab kita tidak bincanglah sebab bukan tempat dia. Seterusnya lafaz iqamah. Pendapat yang paling benar dan terpilih yang berdasarkan kepada hadis ahli sahih bahawa iqamah memiliki 11 kalimah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu lafaz iqamah.
tetapi tidak berlaku kesepakatan. Dalam mazhab Hanafi, lafaz iqamah sama dengan lafaz azan. Cuma iqamah dilakukan secara cepat, manakala azan dilakukan secara perlahan. Bukan perlahan, slow. Bukan slow suara, maksudnya dak laju. Mazhab Hanafi sama je, ucapan azan dengan iqamah sama je. Dalam mazhab Hanafi kalau nak iqamah kena Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasul. Sama je lafaz azan, lafaz iqamah. Cuma perbezaan azan anjur, manakala iqamah laju. Itu perbezaan. Manakala mazhab Imam Syafi'i semua ada sandaran tadi, semua ada sandaran. Mazhab Imam Syafi'i melihat kepada dalil bahawasanya mazhab Hanafi ada sandaran dia, mazhab Syafi'i juga ada sandaran dia. Jadi lafaz qama ada sebelah kalimah sahaja. Kalimah sabab kalimah yang kita baca itulah Allahu akbar, boleh baca Allahu akbar, boleh baca Allahu akbar sampai ke akhir. Perlu diketahui bahawa azan dan iqamah adalah sunat menurut mazhab yang benar, bukan wajib. Baik azan solat Jumaat maupun selain daripada azan solat Jumaat. Sebahagian temang rapat kami, maksudnya sebagai ulama, dia tulis temang rapat kami, sebahagian ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i mengatakan azan dan iqamah hukumnya fardu kifayah. Maksudnya kalau ada di kampung tu ada seorang ataupun ada setempat yang melakukan azan dan iqamah, gugur dosa kepada pihak yang lain. Tapi kalau tak ada seorang pun habis dosa mereka. Sebahagian yang lain mengatakan azan dan iqamah adalah fardu kifayah pada solat Jumaat, tidak solat yang selain daripada sembahyang Jumaat. Apabila kita katakan hukumnya fardu kifayah, maka seandainya penduduk satu wilayah ni bukan satu negeri, bukan satu daerah, satu qaryah tempat kita, tidak melakukannya, maka mereka harus diperangi kerana meninggalkannya. Kerana tidak melakukan azan, tidak melakukan iqamah, maka kena perangi. Apabila kita kata hukumnya sunat, maka mereka tidaklah diperangi kerana meninggalkannya menurut mazhab yang paling benar dan terpilih, sebagaimana tidak diperangi kerana meninggalkan solat sunat zuhur. Apabila kita katakan hukumnya sunat, maka mereka tidaklah diperangi kerana meninggalkannya. Ini menurut mazhab yang paling benar dan terpilih, sebagaimana tidak diperangi kerana meninggalkan solat sunat zuhur. Sebahagian sahabat kami mengatakan mereka tetap diperangi kerana azan dan iqamah merupakan syiar yang jelas. Okey, katakanlah satu perkampungan tu ada orang Islam, dia semayang tak bang, tak ada qomat. Sebab mana dia semayang tak ada bang, tak ada qomat, tak ada tabilah, seorang pun tak mau jadi tabilah. Mu malu, aku malu. Tok Imam kata tak, aku nak jadi tabilah, aku jadi Tok Imam dah. Jadi tak ada seorang pun. Okey, sekarang diperangi golongan tersebut ataupun tidak, maka kata ulama kita kena tengok lagu mana. Yang pertama pandangan hak yang mengatakan fardu kifayah, yang keduanya pandangan hak yang mengatakan sunat. Pandangan hak yang mengatakan fardu kifayah, maka pemerintah wajib memerangi golongan tersebut, sebagaimana Abu Bakar memerangi golongan yang tidak mengeluarkan zakat walaupun masih lagi beriman kepada Allah dan Rasul. Baik. Yang kedua, pandangan hak yang mengatakan sunat. Pandangan yang kata dah sunat tak ada pegang-pegang dia lah. Dia memerangi ni bukan mesti bunuh. Maksud kapung lah, atau podih lah, suruh bang lah, pakai kejong suruh bang. Baik, nampak kalau lawang baru akak senjata kalau dilawang. Okey, pandangan yang kedua dia kata dah barang sunat tinggal takkan nak perang. Macam orang hak tak semayang zuhur, takkan tak semayang sunat zuhur, takkan nak diperangi golongan tersebut. Okey, dua. Yang ketiganya memang sunat, akan tetapi oleh kerana azan dan iqamah adalah syiar Islam, maka meninggalkan syiar Islam perlu diperangi. Jadi masalah ni ada perbezaan di kalangan ulama fiqh dan masing-masing ada sandaran dia. Hak yang paling ringan sunat tidak diperangi. Hak berat sikit fardu kifayah wajib diperangi. Tu berat sikit. Hak tengah berat sangat pun tak, hukum dia sunat tapi tetap kena diperangi. Baik. Azan disunatkan untuk dibaca secara tertil dengan suara kuat. Apa maksud secara tertil? Tertil ni maksudnya tidak laju.
Kan qomat kan laju sikit kan. Kan kita tengok, kita dengar Tok Bilal kalau dia azan lambat sikit, kalau qomat cepat. Itu makna tertib. Sementara iqamah disunatkan dibaca dengan secara idraj, cepat-cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau bang gitu pun tak ada masalah. Cuma tak ada sunat ah. Orang suka bang dia bang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an. Macam qomat dah. Cuma lafaz aje bang. Sah, tak ada masalah. Ataupun orang suruh qomat nya bahan macam azan sekarang. Allah, nya tarik. Habis makmum tengok belakang dia. Tak ada masalah. Cuma dia telah meninggal perkara yang sunat. Sah tetap sah. Qomat dia sah, azan dia sah. Azan disunatkan untuk dibaca secara tertil dengan suara kuat, sementara iqamah disunatkan secara idraj dengan suara yang lebih perlahan daripada azan. Dia kurang sikit daripada azan. Disunatkan muazzin memiliki suara yang bagus. Suara sedap lah, nyaring, dipercayai. Dia suara sedap ni nak buat anugerah daripada Allah Ta'ala. Suara sedap, anugerah daripada Allah Ta'ala. Baik, dipercayai. Orang yang boleh dipercayai. Kalau orang tak boleh dipercayai, tak sunat. Maksudnya dia boleh dipercayai, dia memang dia bang saat itu masuk waktu ni, dah masuk waktunya bahan dah. Orang berai berlagu lambat bagi speaker, duduk rumah dah teringat dah nak pegang speaker. Lambat masuk waktunya bahan dulu lah. Orang suara sedap kan. Itu tak boleh. Itu tidak boleh dipercayai. Sunat orang yang dipercayai. Dapat memegang amanah. Tok Bilal adalah amanah. Tok Bilal yang dilantik lah amanah. Baik, bukan parti amanah. Amanah ni maksudnya siapa masa dia kena bang. Tok imam mari lewat sikit, tak apa, Tok Bilal kena mari awal. Baik. Main Tok Bilal menakut pula nak mari subuh. Susah juga. Ada satu masjid mana orang jabat agama kabur kamu. Masalah tak ada kamu Tok Bilal. Tak ada Tok Bilal kadang-kadang mari madak Tok Imam sama juga mari lewat amal. Kadang-kadang dia sampai masjid tu tengok tak ada orang, hidup menunggu dulu. Ali Jumaah hari baru dia sampai. Lepas tu orang tanya sebab apa dia? Sebab dia kata masjid tu musik. Padang pun. Sebab kih masjid tu musik. Jadi susah juga. Jadi susah. Orang jabat kamu jadi kesusah pula. Orang ahli Jumaah kata dah warna Tok Bilal mari, Tok Imam Tok Imam tak mari, Tok Bilal tak mari. Bukan tak mari, ya subuh teruk sangat. Kalau waktu lain tak apa subuh. Rupa-rupanya ada cerita di sebalik. Banyak kali duk tengok pakai putih 3 orang lah semayang Allah. Kecut batu Tok Bilal pun duk jauh. Padahal dalam hadis duk sebut apabila Bilal bang, setan lari sampai ketuk setan. Bilal takut pula kata Allah, nak buat orang ni? Dah gua kemuguh, biarlah. Duduk jauh je tengok. Kalau tengok orang hok pelik-pelik pergi pun dia tak pergi. Takut atu. Jadi kalau orang kawan dia pergi, nampak 2 orang baru pergi. Ada tempat tapi yang mereka bawa masjid mana? Ada cover. Baik. Orang jabat agama cover ambil. Jabat agama mana? Jabat agama Marang cover. Jadi bermakna masjid itu dalam daerah Marang. Daerah Marang luar. Daerah cover masjid mana? Allah nakal sungguh dah. Mengerti akan masuk waktunya. Mesti kena tahu masuk waktu. Zuhur lagu mana, asar lagu mana, maghrib lagu mana. Sebab kadang-kadang contoh, kita kata kadang-kadang mari masjid tiba-tiba jam tak ada. Jam ada tetapi takwin benda waktu tu tak ada. Elektrik habis. Maka dia kena tahulah lagu mana asal waktu zuhur apabila gelincir matahari, sebagai contoh. Dia kena tahulah. Seterusnya, dan sukarela. Itu yang lebih afdal. Sukarela, maksudnya sukarela tidak bergaji, tidak berelang. Tapi kalau ada elang, bukanlah siapa ke haram, melainkan kalau dia kosak nak benda lagu tu, maka adalah perbincangan di kalangan ulama. Disunatkan muazzin berdiri tegak. Nak bang duduk pun tak apa. Kayak bang isyak tu pakai pegang speaker duduk. Allahu akbar, Allah, macam ngaji Quran boleh. Cuma tak sunat. Suci badan.
Badan suci daripada najis. Kalau ada najis, tak ada masalah. Begitu juga badan saat ni tu kena suci daripada hadas. Kalau tidak ada wudu, tak ada masalah. Cuma di sana ada pandangan yang mengatakan makruh Bilal melaungkan azan ketika dia tidak ada wudu. Tapi pandangan ini bukan pandangan yang disepakati. Ulama berselisih pandangan, apakah hukum Bilal melaungkan azan ketika dia tidak mempunyai wudu. Ada pandangan yang mengatakan makruh dan ada pandangan yang mengatakan harus. Baik. Seterusnya suci badan, pakaian dan tempat. Lepas tu dia melaungkan azan di tempat tinggi. Tu zaman dulu, zaman ni tak perlu tinggi dah sebab kita atur wakil dah. Atur speaker. Kita atur dah. Tak apa. Di zaman kita tak dah. Di zaman ni kira zaman dulu. Baik. Dan menghadap kiblat. Nak hadap ke lain apa? Nak hadap ke sana pun apa, sana pun apa, sunat ada kiblat. Jika dia mengumandangkan azan dengan berdiri, membelakangi atau berbaring atau tidak suci atau berjunub, maka azannya sah walaupun makruh. Kemakruhan dalam junub lebih besar daripada hadas. Kemakruhan dalam iqamah lebih besar lagi. Okey. Ada sebahagian ulama mengatakan makruh tu bila dia berjunub, dia bang. Makruh dia bang. Tapi bang luar masjid, kalau masuk dalam masjid bukan makruh, hukum dia haram. Haram kerana duduk dalam masjid ketika dia berjunub. Okey. Ni dia orang kata, tak bila bang aku nak dah mandi, dah masuk waktu gini bagi speaker kata. Lepas tu aku mandi lagi. Izwan dah speaker kat luar. Dia bahang kat luar tu. Allahu akbar. Maka hukum dia makruh. Baik. Kalau berhadah makruh juga tapi kurang sikit. Iqamah lebih makruh lagi berbanding dengan azan. Nak qomat, dia qomat tapi tak mandi junub lagi. Dia qomat. Orang kata dah masuk dah ni. Dia qomat tak bila kata apa Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu lepas qomat tak bila kata nak tubik sekejap sebab tak mandi wajib lagi. Okey. Hukum dia lebih makruh. Allah Rabbi, macam-macam. Seterusnya kemakruhan dalam junub lebih besar daripada hadas. Hadas ni hadas kecil lah. Kemakruhan dalam iqamah lebih besar lagi berbanding dalam azan. Azan tidak disyariatkan selain untuk solat 5 waktu. Selain daripada solat 5 waktu tidak disyariatkan. Baik. Sembahyang hari raya tidak disyariatkan azan. Sembahyang gerhana tidak disyariatkan azan. Sembahyang tarawih tidak disyariatkan azan. Sembahyang mayat tidak disyariatkan azan. Hak yang disyariatkan azan adalah solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Baik untuk solat pada waktunya atau setelah selesai waktunya, untuk orang yang tinggal maupun orang yang sedang berpergian. Tengok baik untuk solat. Maksudnya sunat azan untuk 5 waktu ni, 5 fardu ni untuk solat pada waktunya, dibuat dalam waktu atau setelah selesai waktunya, qada. Sama ada sembahyang tu tunai ataupun qada. Baik. Sembahyang tunai sama ada dibuat di awal waktu ataupun tengah waktu ataupun akhir waktu. Antara kesilapan, tapi kesilapan bukan kesilapan yang besar. Kesilapan lah sebahagian daripada masjid di tempat kita. Hak duk kuliah siang malam duk kuliah hak. Duk siang malam. Tiba-tiba tu ustaz sudah pukul 9. Nak sembahyang teguh pergi qomat, tidak azan. Hak tu ada satu kesilapan. Tapi bukanlah sampai ke dosa dak bukan. Kerana kita kena ingat azan ni bukan hanya kerana masuk waktu, bukan. Azan adalah kerana untuk sembahyang fardu setelah daripada masuk waktu. Okey, boleh faham? Kalau dak masuk waktu dak ada azan melainkan subuh dengan Jumaat. Azan ni adalah kerana nak sembahyang fardu. Tapi disyarat setelah masuk waktu. Bukan kerana masuk waktu sahaja. Dah masuk waktu, aku tak mau sembahyang lagi, ni azan. Tidak sunat. Dia sunat kerana nak sembahyang apabila masuk waktu. Jadi bermakna kalau katakanlah isyak sekarang ni dalam pukul 8.06 lah. Ada setengah ustaz dia lajak sampai pukul 9. Setengah masjid itu pakai dak azan dah qamat. Maka perbuatan tersebut adalah menyalahi sunnah. Maksud dia menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah hak mana hak betulnya? Hak betulnya bang dulu lah. Soal nak sembahyang sunat ataupun tidak lepas daripada bang tu nombor 2. Bang dulu. Lepas bang qamat lalu. Dah kita pukul 9 dah.
Nak bang warna kayak orang kata pelik pula, payah benda dak ya pakai spekar luar, pakai spekar dalam je. Bang dalam masjid dah. Tak perlu pakai spekar. Sebab kita nak ambil fadilah sunat. Dah kalau orang dak bang ke dak qomat ke tak ada masalah. Dak bang dak qomat pun sah sembahyang. Sebab bang dan qomat ukur di sunat. Cuma komang lah kita kata benda. Komang belajar siang malang. Tapi buat saat itu macam orang yang tidak belajar. Jadi komang suruh tu je lah. Komang sepandai. Siang malang tapi buat macam guru tak belajar. Jadi komang. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Rasulullah sembahyang qada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Satu ketika dalam suatu permusafiran, dalam suatu peperangan, Rasulullah jalan-jalan tengah malam, maka sekejap letih ni, maka Rasulullah kata mana? Dah kalau kita nak berhenti tidur sini, siapa yang nak jaga subuh? Siapa yang nak jaga subuh? Siapa nak gerak subuh? Bila bi Rabah sanggup. Bila bi Rabah sanggup. Tak apa Rasulullah. Hamba sanggup lah. Maka sahabat lain pakai tidur dah ke? Tidur belaka tengah malam tu. Bila bi Rabah pun dengung duduk tepi batu janda. Jenera dengan bila-bila. Jenera. Senyap tidur. Naik matahari tinggi dah esok, Rasulullah yang mula-mula sedar. Rasul kata, bila awak ni? Kata nak gerak. Kata bila aku kena sebagaimana orang lain kena. Orang lain ngatuk, aku pun ngatuk juga Rasulullah. Awak ni ngatuk. Okey, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat meninggalkan tempat tersebut kerana tempat tersebut adalah tempat syaitan. Rasulullah sebut lagu tu dalam hadis. Tempat hak siapa kena ada sembahyang tu tempat syaitan. Berangkat pergi ke tempat yang lain. Sampai tempat yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Bilal bin Rabah melakukan azan seperti biasa. Qama sembahyang sunat, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang fardu subuh. Maka atas hadis tersebutlah mazhab Imam Syafi'i kata sembahyang qada pun sunat juga azan. Tapi jangan azan pakai spekar. Mari masjid dak qada sembahyang subuh tadi pukul 10 dia pegang spekar. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh kata weh pukul 10 baru weh. Hamba nak qada sembahyang. Jangan untuk kita je lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya disunatkan azan tidak disyariatkan selain untuk solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, baik untuk solat pada waktunya atau setelah selesai waktunya. Untuk orang yang tinggal, apa orang yang tinggal? Dia tak mana orang yang tinggal. Orang yang tinggal ni orang yang bermukim, orang yang ada kampung, mahupun orang yang sedang berpergian, orang yang bermusafir. Kita bermusafir, kita nak buat jamak, kita nak buat qasar. Sebelum daripada kita sembahyang, sunat kita bang. Tapi kalau kita berhenti di masjid, yang mana masjid sana itu orang bang dah. Lepas tu tu imam sembahyang, maka yang paling afdal kita sembahyang sekali dengan tu imam, tak perlu bang lah. Jadi kalau kita sampai tu orang selesai dah sembahyang pun sekali, sebelum daripada kita sembahyang jamak qasar, sunat kita bang. Adakah sunat 2 kali bang ataupun sekali? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Adakah kita jamakkan zuhur dengan asar? Kata ulama, sunat bang sekali untuk sembahyang jamak. Cuma qamat sunat 2 kali. Sama juga orang yang mempunyai qada yang banyak. Dia ada 5 qada. 5 qada. Lepas jatuh wonyo atas kepala tu, pakai sehari semalam tak sedar. Tak bangun. Sebagai contoh. Tapi sebenarnya kalau misalnya pesang, tak wajib qada dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi ada pandangan yang mengatakan wajib qada. Okey, kita buat contoh dia tidur. Saat ni pesang. Kita contoh tidur. Tidur sepakat ulama mengatakan wajib qada. Tidur memang sedap sungguh tidur. Start daripada dah dia balik Mekah ni, contoh balik Mekah baru ni tu, nak balik tu tawaf tak apa sekali, naik kapal terbang dok jenera takut. Acu nak tidur kakak langgar awang pula. Ngucap berapa kali. Sampai ke air pula dok jenera tidur, mai 2 hari 2 malam dok jenera tidur, sampai di rumah tu pakai letak kepala. Dok sedar-sedar 24 jam tidur. Tak ada orang gerak. Maka bangun daripada tidur, cuba sebagai contoh, wajib kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan. Kata Rasulullah, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tidur sehingga tertinggal sembahyang ataupun terlupa untuk mengerjakan sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang apabila dia ingat.
maka dia nak qada 5 sembahyang sekaligus nak qada. Hak ni, maka kata ada sebahagian ulama kata yang 5 kali iqamah. Bukan setiap satu sembahyang tu, setiap satu sembahyang adalah sekali azan. Itu ada perbincangan yang panjang lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana saat ni? Panjang lagi azan tidak kita baca dah tu. Untuk orang yang solat sendirian maupun berjemaah. Orang solat sendirian sunat azan. Kita sembahyang seorang rumah je azan. Slow-slow dah. Jika salah seorang sudah azan, maka cukup bagi semua. Apabila mengqada beberapa solat dalam satu waktu, maka cukup hanya dengan azan sekali di awal dan iqamah di setiap solat. Hak ni kita cerita dah saat ni. Jika menjamak di antara dua solat, maka cukup dengan azan sekali awal dan iqamah untuk setiap solat. Saat ni kita cerita dah ni. Sedangkan selain solat 5 waktu, tidak dikumandangkan azan sedikit pun dan tidak ada perbezaan pendapat dalam selain daripada 5 waktu tak ada azan. Kemudian dalam solat sunat berjemaah disunatkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah, boleh as-salata jami'ah, boleh as-salatu jami'ah. Seperti solat hari raya, solat kusuf ni solat gerhana dan istisqa. Ada perbezaan pendapat dalam azan untuk solat sunat tertentu seperti solat tarawih dan solat jenazah. Apa yang benar adalah bahawa solat tarawih menggunakan azan tetapi tidak untuk solat jenazah. Okey, hari ni kita kena berhenti sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung balik pada bulan akan datang. Kemudian dalam solat sunat berjemaah disunatkan untuk mengucapkan as-salata jami'ah ataupun as-salatu jami'ah. Kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik. Okey. Sebelum azan ada orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbuatan tersebut adalah bid'ah. Tidak ada warid di dalam hadis. Cuma adakah haram? Ada sebagian ulama kata haram. Ada sebagian ulama kata makruh. Ada sebagian ulama kata harus. Tapi orang yang nak ucap perkataan tersebut sebelum azan, jangan dianggap perkara tersebut ada tuntutan yang khusus. Menganggap ada tuntutan yang khusus, hukum dia adalah salah. Sebab tidak ada warid. Sama dalam hadis yang diriwayat daripada yang pertama daripada Abdullah bin Zaid ataupun Bilal bin Rabah ataupun Abu Mahdhurah, tidak ada. Azan terus Allahu akbar, tak ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tak ada. Dah tu gambar orang buat. Jangan kira gambar. Kira gambar berat nanang Jangan kira gambar. Benda tu adalah salah. Cuma salah adakah dikirakan haram ataupun tidak? Ni ada pula perbincangan di kalangan ulama. Cuma orang yang nak kata jangan dia qasak ada tuntutan yang khusus melakukan hal tersebut sebelum daripada azan. Kalau dia qasak ada tuntutan, maka jelas hukum dia adalah haram kerana dia telah mereka-rekakan syariat. Benda tu tidak disunatkan, dia kata benda tu disunatkan. Sebaik-baik tinggalkan, tak perlu pakai Allahu akbar. Kalau nak subhanallah nanti lepas daripada azan ataupun sebelum daripada azan, duduk pegang wasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai ke 1000 kali pun tak ada masalah. Ataupun lepas daripada azan ucap dah sampai ke 1,000,000 kali pun tidak menjadi masalah. Meletakkan benda tu apabila pegang speaker untuk permulaan azan itu adalah salah. Wallahu a'lam. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.